Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini dengan tajuk pelajaran kita iaitu sunat-sunat wudu. Kita sudah pun belajar tentang rukun-rukun wudu. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang sunat-sunat wudu. Sebelum kita teruskan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Tadah tangan, ikut Ustaz baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan sunat-sunat wudu. Apakah yang dikatakan sunat-sunat wudu? Maksud sunat-sunat wudu. Sunat-sunat wudu ialah perkara dan pelakuan yang dilakukan akan mendapat pahala sunat. Sekiranya meninggalkan pelakuan tersebut tidak membatalkan wudu. Sebagai contoh, ketika berwudu anda tidak berkumur, tidak membasuh telinga dan sebagainya, ia tidak membatalkan wudu anda. Seterusnya, mari kita lihat sunat-sunat wudu. Sunat wudu yang pertama ialah membaca basmalah, iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mengambil wudu. Sunat wudu yang kedua ialah membasuh tangan hingga pergelangan. Sunat wudu yang ketiga ialah berkumur. Sunat wudu yang keempat ialah memasukkan air ke hidung. Sunat wudu yang kelima ialah menyapu telinga. Sunat wudu yang keenam ialah berdoa. Berdoa setelah selesai mengambil wudu. Baik, mari kita lihat cara berwudu, rukun wudu dan juga sunat wudu. Yang pertama, membaca basmalah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah sunat wudu. Membasuh kedua tangan hingga pergelangan adalah sunat wudu. Berkumur. Berkumur adalah sunat wudu. Memasukkan air ke hidung adalah sunat wudu. Niat. Niat adalah rukun wudu. Sekiranya kita tidak berniat, maka wudu kita terbatal. Membasuh muka juga adalah rukun wudu.
sekiranya kita tidak melakukan perlakuan membasuh muka, maka wuduk kita terbatal. Juga membasuh tangan hingga ke siku adalah rukun wuduk. Sekiranya kita tidak melakukan perlakuan membasuh tangan hingga ke siku, maka wuduk kita terbatal. Juga membasuh sebahagian kepala adalah rukun wuduk. Manakala membasuh telinga adalah sunat wuduk. Sekiranya kita terlupa untuk membasuh telinga, wuduk kita tidak terbatal. Mengapa? Kerana membasuh telinga adalah sunat wuduk. Seterusnya, membasuh kedua belah kaki hingga buku lali adalah rukun wuduk. Sekiranya kita terlupa untuk membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali, maka wuduk kita akan terbatal. Tertib juga adalah rukun wuduk. Dan yang terakhir adalah berdoa. Berdoa adalah sunat wuduk. Membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah sunat wuduk. Membasuh tangan hingga pergelangan tangan adalah sunat wuduk. Berkumur adalah sunat wuduk. Memasukkan air ke hidung adalah sunat wuduk. Membasuh telinga adalah sunat wuduk. Berdoa adalah sunat wuduk. Sekiranya kita mengamalkan sunat wuduk, kita akan mendapat pahala sunat. Tetapi sekiranya kita terlupa untuk melakukan perlakuan sunat wuduk, wuduk kita tidak terbatal. Selain itu, kita juga disunatkan. Yang pertama, membasuh atau menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. Ketika kita membasuh tangan hingga pergelangan tangan, kita disunatkan membasuh sebanyak 3 kali. Juga ketika kita berkumur, kita disunatkan berkumur sebanyak 3 kali. Juga ketika kita memasukkan air ke hidung, kita disunatkan membasuh sebanyak 3 kali. Juga ketika kita membasuh muka, kita disunatkan membasuh sebanyak 3 kali. Ketika kita membasuh kedua belah tangan hingga ke siku, kita disunatkan membasuh sebanyak 3 kali. Ketika kita membasuh sebahagian kepala, kita disunatkan membasuh sebanyak 3 kali. Ketika kita membasuh telinga, kita disunatkan sebanyak 3 kali. Ketika membasuh kedua belah kaki hingga buku lali, kita disunatkan membasuh sebanyak 3 kali. Yang kedua,
kita mendahulukan anggota badan yang kanan. Ketika kita berwuduk, kita disunatkan mendahulukan anggota badan yang kanan, iaitu contoh seperti tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Kaki kanan dahulu, kemudian kaki kiri. Kita lihat membasuh tangan kanan dahulu. Kita membasuh kaki kanan dahulu. Ini adalah perkara sunat ketika berwuduk. Baik. Seterusnya, kita disunatkan tidak membazir air. Lihat. Ini adalah cara membazirkan air ketika berwuduk. Ini adalah cara yang betul ketika berwuduk. Tidak membazir air. Yang keempat, tidak bercakap ketika berwuduk. Tidak bercakap ketika berwuduk adalah sunat wuduk. Manakala bercakap-cakap ketika berwuduk adalah bukan perkara sunat wuduk. Baik, yang kelima, menghadap kiblat. Mengambil wuduk menghadap kiblat, menghadap arah kiblat adalah perkara sunat wuduk. Baik, demikianlah tadi tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah sunat wuduk. Ustaz harap apa yang kita pelajari pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Bye.